Allah, Allah. Assalamualaikum. Suara saya jelas ke? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Waalaikumsalam. Ibu Latifah, Waalaikumsalam. Ibu Haslina, Ahlan. Alhamdulillah. Waalaikumsalam Encik Sal. Alhamdulillah jelas Umi Akasha dengar. Ibu Hira. Sihat ke semua? Semua sihat ke? Ibu Azrina, Encik Sal, Encik Latifah, sihat ke semua? Duk mana lah ni? Alhamdulillah. Baik. Baik, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita daripada kitab Riyadhus Salihin. Okay, jom kita mulakan dengan kita hadiahkan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu dan kepada Maulana Syekh Ali Jum'ah radhiyallahu anhu dan sekalian para awliya, para ulama dan sekalian kaum muslimin dan muslimat. Syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini dapat kita bersama-sama bagi menyambung pengajian daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Maulana Al-Imam Al-Faqih Al-Zahid Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, wafat pada tahun 676 Hijrah. Dan kita berhenti pada fasal memberi petunjuk ke jalan kebaikan dan menganjurkan kebaikan atau kesesatan. Maknanya bab ini menerangkan berkenaan dengan hadis-hadis yang menggalakkan kita untuk menunjukkan masyarakat berbuat kebaikan
dan melarang kita daripada menggalakkan orang berbuat kejahatan kerana akibatnya besar. Maka kalau kita menyuruh orang berbuat baik, maka kebaikan itu akan maka kebaikan yang dilakukan itu kita ada bahagiannya. Begitulah juga sebaliknya, kalau kita menyuruh orang berbuat jahat, maka kejahatan itu kita juga ada bahagiannya. Wa'ayazubillah. Waalaikumsalam Ibu Rosmin, ahlan bik. Baik. Ibu Fazilah, baik, mana? Pakcik Said dah, Pakcik Said. Okay, Alhamdulillah Pakcik Said dah ada. Alhamdulillah. Cik Jasni pun ada, Alhamdulillah. Okay, insyaAllah. Jadi kita baca hadis yang keempat, hadis yang terakhir daripada bab ini. Jom kita baca. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumikum fid darain amin. Qala wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna fatan min aslama qala ya Rasulullah inni uridul ghazwa wa laysa ma'i ma atajahhazu bih. Qala i'ti fulanan fa innahu qad kana tajahhaza famarida fa'atahu faqala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka as-salama wa yaqulu a'tini alladhi tajahhazta bihi. Faqala ya fulanah a'tihi allati tajahhaztu bihi ولا تحبسي منه شيئا فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه Muslim. Dari Anas radhiyallahu taala anhu bahwasanya seorang pemuda dari suku Aslam berkata, seorang pemuda dari suku dia ulang balik ni. Seorang pemuda dari suku Aslam berkata, dia ulang balik. Jadi kita ambil satu je. Seorang pemuda dari suku Aslam berkata, ya Rasulullah, saya ingin berjuang jihad, tetapi sayang saya tidak mempunyai bekal untuk perjuangan. Sabda Nabi SAW, pergilah ke rumah fulan yang telah bersiap-siap tiba-tiba sakit. Maka pergilah pemuda itu dan berkata, Rasulullah kirim salam kepadamu. Ia berkata, berikan kepadaku bekal persiapan yang telah engkau sediakan itu. Maka berkata kepada istrinya, hai fulanah, berikan kepada pemuda itu semua bekal persiapan yang telah saya sediakan itu, dan jangan menahan sesuatu apapun. Demi Allah, tiada engkau menahan suatu apapun yang akan membawa berkat kepada kami. Demi Allah, tiada engkau menahan suatu pun yang akan membawa berkat kepada kami. Boleh? Baik. Makcik Jaliha kata apa tu? Saya tak bawa buku Ustaz, tapi saya download buku Makcik Leha. Baik. Awak buku tak ada kan Makcik Leha? Makcik Leha duduk mana tu? Duduk hospital ke? Makcik Leha? Jadi saya minta sungguh-sungguh kepada jemaah yang hadir menonton, yang hadir pengajian kita ni, kita sedekahkan Fatihah secara khusus kepada anak Makcik Leha dan juga pada Makcik Leha jugalah. Moga Allah Ta'ala berikan kesembuhan dan berikan ketenangan dan kuatkanlah hati mereka, keluarga untuk menghadapi ujian daripada Allah Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita sambung. Okay, kita ambil balik daripada awal. Dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya seorang pemuda dari suku Aslam. Baik, saya tengok huraian kepada ibu ayah. Siapakah suku Aslam? Suku Aslam ini adalah nama bagi bapa kabilah tersebut. Aslam adalah apa? Nama bagi bapa kabilah tersebut. Nama dia Aslam bin Afdha. Aslam bin Afdha. Itu nama dia. Boleh?
Dan Aslam ini, suku Aslam ini, kata saya baca huraian dia, ramai daripada, maknanya ramai daripada para sahabat dan juga tabi'in adalah daripada suku Aslam. Ramai daripada apa? Para sahabat dan tabi'in daripada suku siapa? Suku Aslam. Dan ada di kalangan mereka ramai juga para ulama dan periwayat hadis. Ramai juga daripada kalangan mereka ulama dan periwayat hadis. Baik. Kata dia, wahai Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin berjuang. Maksudnya saya ingin berjihad, nak masuk perang. Tetapi sayang, saya tidak punya bekal untuk perjuangan. Bekal tu mana bekal? Boleh jadi makanan, boleh jadi baju besi, boleh jadi pedang. Itu maksud daripada apa? Bekal tadi. Boleh? Maka kata Nabi SAW, pergilah ke rumah fulan yang telah bersiap-siap. Pergilah apa? Kepada apa? Si fulan yang telah bersiap-siap. Tiba-tiba dia jatuh sakit. Orang lelaki tu jatuh sakit. Boleh? Maka pergilah kepada pemuda itu dan berkata, Rasulullah kirim salam kepadamu. Boleh? Rasulullah kirim salam kepadamu. Nah. Ia berkata, berikan kepadaku bekal persiapan yang telah engkau sediakan itu. Boleh? Dia telah berkata. Baik. Ini apa dia ni? Dia nak kata di situ. Apa dia kata itu? Di sini nak menunjukkan bahawasanya Nabi SAW menunjukkan kepada apa? Kepada kebaikan. Boleh? Menunjukkan kepada apa? Kepada kebaikan. Itu baginda Nabi SAW suruh supaya apa? Supaya lelaki daripada Aslam itu pergi kepada lelaki yang sakit, yang dah siap perang tapi tak sempat pergi. Maka bila sampai kepada lelaki tadi, Rasulullah SAW bagi salam kepada mereka, salam kepada dia. Jadi di sini menunjukkan bahawasanya perbuatan mengirim salam itu adalah sunnah. Jadi kalau kita pergi ke adik-beradik yang jauh, ataupun ada orang yang nak pergi menziarahi adik-beradik kita yang jauh ataupun kawan kita yang jauh, boleh untuk mengirimkan apa? Salam kepada apa? Kepada dia. Boleh? Kemudian yang kedua adalah baginda Nabi SAW menunjukkan kepada kebaikan. Maksudnya Nabi SAW waktu itu mungkin tak ada apa? Tak ada barang nak bantu lelaki tadi. Maka Nabi tunjukkan kepada orang yang boleh bantu. Maka gitulah juga kita. Sepatutnya kalau kita tak mampu bantu orang, kita bawa kepada orang yang boleh bantu dia. Itu nombor 2. Dan nombor 3 adalah bila lelaki tu cakap, maknanya lelaki daripada Aslam itu bercakap kepada sahabat yang sakit tak boleh pergi perang tadi. Yang sahabat yang sakit tadi pergi perang tu, dia kata apa? Terus cakap, keluarkan semua barang-barang yang aku sediakan untuk perang tadi itu, bagi kepada dia. Boleh? Maka kalaulah kita simpan barang-barang tak bagi semua kepada dia tadi, maka takkan diberkati barang tersebut. Tu dia tu nak kata apa? Nak sungguh dia itu orang yang sakit tadi kepada menolong kawan dia yang nak pergi perang tadi, sebab dia faham. Sebab dia apa? Dia faham bahawasanya dia itu akan berkongsi pahala dengan kawan yang berpergi perang tadi. Boleh? Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain bahawasanya siapa yang membantu orang pada fisabilillah, maka baginya pahala sama seperti orang yang keluar fisabilillah. Boleh faham? Begitulah juga ibu-ibu kan. Kalau contoh bantu penuntut-penuntut ilmu, ada orang tahfiz apa semuanya, ada sekolah-sekolah, boleh bantu depa, ada duit lebih sikit bantu sekolah-sekolah ni. Maka orang-orang sekolah ni depa ada apa? Jalan fisabilillah, maka ketika depa mengaji, pahala depa dapat ketika depa mengaji tu, kita pun dapat kerana membantu mereka mengaji. Boleh faham? Itu dipanggil
Dia panggil apa yang boleh didapatkan daripada hadis yang terakhir ini. Kita masuk kepada fasal yang baru, fasal tolong menolong dalam taat dan taqwa. Fasal tolong menolong dalam taat dan taqwa. Firman Allah Subhanahu wa taala, ibu Ummi, waalaikumsalam, Cik Leah duduk di hotel. Kena kuarantin. Khair insya-Allah. Boleh faham kan hadis tadi? Ada apa-apa isu? Boleh faham? Cik Leah sabarna. Okey, kita baca hadis yang baru. Firman Allah Subhanahu wa taala ataupun tajuk yang baru. Qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolong engkau semua atas kebaikan dan ketakwaan. Firman Allah Ta'ala, wa qala ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh. Juga suka saling pesan memesan dengan kebenaran serta saling pesan memesan dengan kesabaran. Imam Syafi'i berkata, kebanyakan manusia lalai tidak memperhatikan isi surah ini, iaitu Al-Asr. Dalam riwayat yang lain, Imam Syafi'i berkata, andaikan manusia memperhatikan benar-benar surah ini, wal asr, nescaya cukup bagi mereka untuk mendapat petunjuk dalam kesemua keuntungan dunia dan akhirat mereka. Itu dia. Besar kelebihan surah Al-Asr. Baik, yang pertama, Tuan Guru rahimahullah menyatakan bab tolong menolong selepas daripada bab tunjuk. Kerana apa? Kerana menunjuki itu adalah apa? Adalah satu kelebihan yang besar dah yang disebut oleh Nabi SAW. Tapi yang lebih besar lagi adalah kita apa? Menolong sahabat kita daripada dalam melakukan kebaikan. Itu adalah lebih besar daripada semata menunjuki. Maka tapi sebenarnya menunjuk tu adalah apa? Tolong juga. Boleh? Tapi ini maknanya tolong yang dengan lebih umum lah. Lebih umum. Firman Allah Ta'ala menyuruh kita untuk tolong kepada kebaikan dan ketakwaan. Dan kemudian kita baca di surah Al-Asr, demi masa manusia ini semua dalam kerugian. Melainkan orang yang beriman, beramal saleh, dan tolong menolong dengan kebaikan dan tolong menolong dengan sabar. Dan kata Imam Syafi'i, surah ni sahaja kita dapat kebaikan yang lengkap. Kebaikan yang lengkap. Sebab seorang manusia tidak akan rugi dengan dia beriman. Jadi kena kuatkan iman kita. Dan dengan beramal. Dan kemudian kita tolong menolong kebaikan. Maksudnya kita ada hubungan dengan masyarakat dalam perkara kebaikan. Dan kita sabar masuk dalam masyarakat kita untuk membantu mereka dalam masalah-masalah kebaikan. Boleh faham? Itu besar yang disebutkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca hadis yang pertama. Ana Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza, muttafaqun alaih. Dari Abdurrahman bin Zaid bin Khalid al-Juhani katanya, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, dia sebut Nabiullah, samalah macam Rasulullah. Siapa yang menyediakan keperluan orang yang akan berjuang fi sabilillah, berarti ia telah berjuang. Dan siapa yang menjaga hak milik orang yang sedang berjuang dengan baik, berarti ia telah ikut berjuang. Hadis Bukhari dan juga Muslim. Baik. Apa maknanya? Okay, yang pertama, dari Abdurrahman bin Zaid bin Khalid al-Juhani.
Siapakah beliau? Saya tengok di sini. Al-Khalid Al-Juhani. Baik. Okey, saya bacakan biodata dia dalam syarahan. Abi Abdurrahman, dia kata Abi Abdurrahman. Ibu-ibu betul kan? Yang kita punya ada kesalahan sikit. Yang kita punya Abdurrahman bin Zaid bin Khalid Al-Juhani. Yang betul dia adalah apa? Saya tulis dekat ruang komen ni. Betul dia dari Abi Abdi Rahman Zaid bin Khalid Al-Juhani. Ini yang betul. Okay, jadi kita tambah apa? Daripada ayat dari Abi. Lepas dari itu tulis Abi. Abdurrahman bin tu buang. Bin tu buang. Boleh? Zaid bin Khalid Al-Juhani. Jadi Abdurrahman kunyah dia. Boleh? Nama dia apa? Zaid. Nama dia apa? Nama dia Zaid. Boleh? Baik, saya baca huraian kepada ibu-ibu. Di sini Imam Nawawi menyebutkan kunyah Zaid itu adalah Abdurrahman. Kunyah apa? Zaid itu adalah apa? Abdurrahman. Disebutkan dalam syarah, saya baca syarah di sini. Dikatakan kunyahnya adalah Abi Talhah. Abi Talhah. Dikatakan kunyahnya juga Abi Zur'ah. Abi Zur'ah. Saya tulis di sini. Abi Zur'ah. Atau Abi Talhah. Abi Talhah. Nampak itu dia panggil kunyah dia. Baik. Dia kata dia Juhani. Dia asal daripada kabilah Juhani, iaitu kabilah Juhainah. Kabilah apa? Juhainah. Nah, Zaid ini tinggal di Madinah dan sempat menyaksikan Hudaibiyah, maknanya pernah mengikuti Nabi SAW dalam umrah Hudaibiyah. Dalam umrah apa? Umrah Hudaibiyah. Wa kana ma'ahu liwa'u Juhainah yaumal fathi. Dan dia ini yang memegang panji kabilah Juhainah ketika pembukaan kota Mekah. Memegang panji kabilah Juhainah ketika pembukaan kota Mekah. Jadi Zaid bin Khalid Al-Juhani ini, Zaid bin Khalid Al-Juhani yang pertama, kunyah beliau adalah Abi Abdurrahman, dikatakan Abi Talhah, dikatakan Abi Zur'ah, itu kunyah dia. Dan beliau daripada kabilah Juhainah. Itu satu, nombor dua. Dan nombor tiga, dan dia ini tinggal di Madinah dan sempat menyertai umrah Hudaibiyah. Dan bersamanya itu, maknanya ketika pembukaan kota Mekah, dia yang bertugas memegang panji daripada kabilah Juhainah. Boleh? Baik. Dan dia wafat di mana? Khilaf. Berkenaan dengan Waalaikumsalam Ibu Nurul Matin. Khilaf berkenaan dengan tempat dia wafat. Saya tulis di sini kepada ibu-ibu tempat wafatnya dikatakan pertama di Madinah, yang kedua di Kufah. Kufah di mana ibu-ibu? Di Iraq. Dikatakan di
Mesir. Tahun bila dia wafat? Tahun 58 Hijrah. 58 Hijrah, ketika umur, berapa umur dia? 85 tahun. Saya tulis di situ, ibu-ibu boleh salin nota. Okay, baik, itu siapa dia? Abi Abdurrahman Zaid bin Khalid Al-Juhani. Baik, kata beliau, kata Nabi SAW, siapa yang menyediakan keperluan orang yang akan berjuang fi sabilillah. Nurul Matin ayah apa? Saya ibu. Mana saya tahu kan kod Nurul ni apa? Ibu ayah punya. Sorry. Ayah Nurul Matin. sorry. Baik. Kata dia, siapa yang menyediakan keperluan orang yang berjuang fi sabilillah, berarti dia telah berjuang tu dia. Jadi kalau orang nak pergi perang, dia yang tolong siapkan peperangan. Dia bagi sumbangan apa semua, dia bagi baju besi, dia bagi kuda, dia bagi apa, maka dia sebenarnya mendapat pahala orang yang apa? Orang yang berjuang fi sabilillah. Boleh? Maka begitulah juga contohnya siapa dia? Orang nak bina masjid. Kita pun bagi bata, kita duk bagi apa? Maka kira kita pun dikira sebagai apa? Membina masjid. Itu dia tu kelebihan besar. Dan siapa yang menjaga hak milik orang yang sedang berjuang dengan baik, itu dengan fisabilillah, berarti dia telah ikut berjuang. Apa maknanya? Iaitu kalau contoh ada orang pergi berjuang fisabilillah, dia keluar berperang, dia tinggal anak bini tak? Anak bini, cucu dan sebagainya. Boleh? Kita duk tolong jaga anak bini cucu dia. Tak cukup makan ke, apa keperluan ke, pergi hantar pergi sekolah ke. Boleh faham? Maka Nabi SAW kata, dia dikira juga sebagai apa? Berjuang fi sabilillah. Boleh faham? Jadi sebenarnya bahawa kita saling tolong menolong dalam masyarakat kita menyebabkan kita mendapat pahala sebiji daripada pahala amalan baik yang dilakukan oleh orang yang kita tolong tadi. Boleh faham? Jadi Bu, itu dipanggil hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, Wan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa bi'san ila Bani Lahyan bin Huzail faqala liyanba'is min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Rawahu Muslim. Apa maknanya? Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, dari Abu Sa'id al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengirim pasukan kepada suku Bani Lahyain. Bersabda, hendaklah tiap-tiap orang dalam satu keluarga keluar satu dan yang tinggal dan satu tinggal menjaga keluarganya. Kemudian pahala terbahagi antara kedua-duanya sama. Pahala terbahagi antara kedua-duanya sama. Boleh? Saya tengok di sini syarahan daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa. Apa makna ba'asa? Baik, bahawasanya Rasulullah SAW mengirim, sepatutnya kita tambah ni, apabila bahawasanya Rasulullah akan mengirim pasukan kepada suku Bani Lahyain. Suku Bani Lahyain ni suku orang Arab lah. Boleh? Maknanya apa? Bila Nabi SAW cakap kepada satu orang, satu family ke apa, Nabi nak nak ada wakil daripada family itu akan diutuskan kepada apa? Bani Lahyain. Boleh? Untuk nak berdakwah ataupun untuk sebagainya lah. Baik. Maka Nabi SAW berkata, maka antara dua orang, maksudnya ada dua orang lelaki yang dalam family itu, keluar seorang. Seorang saja.
seorang lagi jaga family. Boleh? Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun seorang yang keluar, seorang lagi jaga family, tapi apa? Pahala dapat dua-dua sekali. Pahala apa? Dua-dua apa? Dapat apa? Dua-dua sekali. Nak kata apa? Yang tak keluar perang tadi ataupun tak keluar berdakwah, sedangkan dia menjaga keluarga pun apa? Mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sama macam pahala orang yang berdakwah. Boleh? Itu dia. Maka begitulah juga kalau contohlah ibu-ibu ni. Ibu-ibu jangan ni lah. Jangan pandai lekeh diri ibu-ibu ni. Kiranya si ayah keluar untuk bekerja, cari nafkah. Boleh? Yang si ibu menjaga anak-anak. Memudahkan si ayah tadi tak payah pening-pening kepala apa semua. Maka kita kata, ya, si ayah pahala besar kerana mencari nafkah kepada si anak-anak, tetapi ibu pun akan dapat pahala yang sama macam pahala si ayah kerana apa? Kerana membantu untuk menjaga anak-anak ketika kepergian suami. Boleh faham? Itu adalah dipanggil apa? Pahala ta'awun, iaitu saling bantu-membantu dalam kebaikan. Boleh? Baik. Kita baca hadis yang ketiga pula. Wa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban birrawha'i faqala min al-qawmi qala al-muslimun faqalu man anta qala Rasulullah farafa'at ilayhi al-mar'atu sabiyan faqalat ali hadha hajjun qala na'am walaka ajrun rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan suatu rombongan di Rawha dan bertanya, "Kamu dari kaum siapa?" Jawab mereka, "Kaum muslimin." Lalu mereka bertanya, "Dan tuan siapakah?" Jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang perempuan mengangkat anaknya sambil bertanya, "Apakah sah haji anak ini?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, dan pahalanya bagimu dan juga untukmu juga pahalanya." Boleh? Itu maksud hadis yang ketiga. Baik. Hadis yang disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, saya tengok huraian ini. Baik. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa Rasulullah SAW bertemu dengan satu rombongan di Rawha. Bertemu dengan apa? Satu rombongan di mana? Di Rawha. Rawha ni di mana? Rawha ni, saya baca huraian dia, satu tempat yang berdekatan dengan Madinah. Tulis di situ. Satu tempat berdekatan dengan apa? Madinah. Okey, boleh? Kemudian yang kedua, Nabi SAW ketika pergi ke Rawha itu untuk apa sebenarnya? Untuk peristiwa Hajjatul Wada'. Hadis ini sempena apa? Peristiwa apa? Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada' adalah hari haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi SAW pada hari haji perpisahan tu, Nabi panggil seluruh kabilah umat Islam seluruh tanah Arab untuk apa? Untuk pergi hadir bersama dengan Rasulullah SAW menunaikan haji. Boleh? Berapa orang yang hadir? Lebih kurang 100,000 orang bersama dengan Rasulullah SAW pada ketika itu. Jadi memang ada di kalangan para sahabat orang Arab yang tak pernah jumpa dengan Nabi SAW pun masuk Islam tapi tak pernah jumpa Nabi SAW. Maka ketika tu barulah bila Nabi panggil kabilah-kabilah untuk datang berhimpun di Madinah, kemudian bergerak ke Mekah menunaikan haji. Maka pada ketika tu baru mereka kenal dengan Nabi dan Nabi kenal mereka. Boleh? Baik. Kita baca sekali lagi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bila ni tulis kat situ ketika nak pergi menunaikan haji perpisahan. Baik. Bahawa Nabi SAW bertemu dengan suatu rombongan di Rawha. Rawha di mana tadi? Kawasan yang dekat dengan
Madinah dan bertanya. Nabi tanya kepada rombongan tadi, kamu dari kaum siapa? Hampa daripada mana? Maka mereka menjawab, kami adalah daripada kaum muslimin. Kami daripada apa? Kaum apa? Kaum muslimin. Fi ala itlaqi dhalika wa la yahtaj ila faslihi biqawli insyaallah خوفا من سوء الخاتمة أي لأن الأصل بقاء الفضل وإن كان الاتيان بها نظرا لذلك. Nah, dia sebut kami orang Islam. Orang Islam. Faqalu man anta? Kemudian dia bertanya, siapa engkau? Boleh? Itu mungkin apa? Siapa engkau? Mungkin ibu-ibu ayah apa pelik istakan dia tak kenal Rasulullah SAW. Sebab apa? Dia masuk Islam di negeri yang jauh. Dia tak pernah jumpa Nabi SAW. Ini baru jumpa. Maka jawab Nabi SAW, baginda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Boleh? Maka maka ada seorang perempuan, dia bawa budak. Maka dia kata, Rasulullah, budak ni sah dah haji? Haji dia sah tak? Maka kata Nabi SAW, sah. Haji dia sah. Dan engkau pun dapat pahala sebab tolong budak tu melakukan haji. Tu dia. Engkau pun dapat pahala. Walaupun sebab engkau tolong dia melakukan haji. Nah. Anda baca di sini, wa jumhur ala iqadi haji سواء غير مميز من يخرج من محفة بعبده لا تمييز له فيحرم عنه ولي إن كان غير مميز ويخير بين ذلك والإن الصبي وسبب الصبي عليه في الحالين إن كان لا يجزي عليه. Nah, Tok Guru radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, baik, baby ini dia kan disebut budak, dia budak, sah dah haji budak tu. Dan yang Nabi SAW sebut tadi, bahawa baby tadi sah haji dia. Dan baby tu dapat pahala, budak tu dapat pahala, dan mak ayah pun dia dapat pahala. Cuma khilaf di kalangan para ulama, adakah haji dia itu menggugurkan haji yang rukun, haji yang wajib? Nak mengukur haji yang wajib. Jadi ulama dalam mazhab kita Syafi'i mengatakan budak yang belum baligh, haji dia itu tidak dikira sebagai haji rukun, haji yang wajib. Bahkan dia hanya dapat pahala haji sunat. Maka dia kena pergi sekali lagi ke depan untuk melakukan haji yang wajib. Boleh faham? Ibu Hira tanya, Ustaz, kenapa dalam kisah kurang disebutkan mengenai anak angkat Nabi SAW dalam bazir itu? Sebab masa Nabi SAW nak ke Madinah, nak Zaid bersama baginda. Nak ke Madinah, Zaid bersama baginda. Tak tahu ke mana Ibu Hira? Saya tak kurang macam mana? Tak faham. Kurang cerita berkenaan dengan Zaid. Wallahu alam, itu tak pasti. Boleh Baik, itu dia panggil berkenaan dengan pahala budak tu dan juga pahala ibu dia tadi. Baik. Okey, sekarang ni faham ibu? Okey. Kita ambil hadis yang keempat. Wan Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala al-khazinul muslimul aminul ladhi yunafidhu ma umira bihi fayu'tihi kamilan muwaffara tayyibatan bihi nafsuhu fadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqin. Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
seorang Muslim yang menjadi bendahara. Bendahara, ini kasir. Yang amanah, yang melaksanakan apa-apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna dan suka hati memberikan kepada siapa yang diperintah memberikannya, maka bendahara itu termasuk salah seorang yang mendapat pahala bersedekah. Makna dia apa tu? Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang Muslim yang menjadi bendahara. Dia sebut tu cashier. Bendahara maknanya apa? Pemegang amanah. Pemegang amanah. Baik. Yang mana dia itu melakukan apa-apa yang diperintahkan kepadanya dengan sempurna. Dan dia bila bos suruh buat kerja, dia jaga elok, dia buat dengan baik. Dan suka hati. Maksudnya dengan rela hati. Bukan dia nak bergaduh tak puas hati orang, tak. Memberikan kepada siapa yang diperintah memberikannya, maka dia bagi kepada siapa yang disuruh dia bagi kepadanya, maka bendahara itu termasuk salah seorang yang mendapat pahala bersedekah. Maksudnya apa? Dia tolong jaga duit, dia tolong sampai duit. Maknanya apa ni? Dia sebut apa ni? Orang-orang pekerja. Orang pekerja yang jadi sebagai apa? Jadi sebagai contohnya bendahari. Jadi contohnya accountant. Dan dia itu simpan duit ke ataupun urus duit ke, dia buat dengan suka hati, dia buat dengan rela hati, dia buat dengan apa? Amanah, dia buat dengan baik, maka bagi dia itu pahala bersedekah. Maka ini adalah kelebihan besar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada orang yang tolong menolong dalam kebaikan. Fasal, nasihat. Firman Allah Subhanahu wa taala, ini berkenaan dengan nasihat pula. Saya tengok di sini. Nah, seterusnya adalah berkenaan dengan bab nasihat. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti di sini saja dulu. Okey, ada apa-apa soalan? Dia tanya soalan. Kita buka pada soalan. Ada apa-apa soalan saya boleh jawab. Masuk jarang disebutkan nama Zaid. Zaid bin Harisah ke? Anak angkat Nabi tu Zaid bin Harisah. Ialah yang banyak disebutkan ni orang yang selalunya banyak jasa kepada Islam. Sayyidina Abu Bakar sebab apa orang banyak sebut dia? Sebab dia banyak jasa kepada Islam. Sayyidina Umar sebab apa banyak disebut dia? Sebab dia banyak jasa kepada Islam. Boleh? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa kita berhenti sini lawan InsyaAllah kita jumpa lagi. Biar awal sikit lah. Zaid ada disebutkan juga, tapi dia terlibat sebagai orang apa? Yang berperang. Betul dia berperang dia wafat pada peperangan Mu'tah. Peperangan apa? Peperangan Mu'tah tu, Zaid bin Harisah. Lepas tu anak dia Usamah bin Zaid adalah orang yang memegang panji ketika zaman Sayyidina Abu Bakar untuk mengalahkan tentera Rom. Mengalahkan tentera apa? Tentera Rom. Boleh? Ibu-ibu ada apa lagi soalan? Nasihat dia nantilah. Baca nanti. Habis awal sikit lah. Saja je. Kita ada buka soalan. Apa-apa soalan? Saya nak soalan daripada ibu ayah.
Hmm. Alhamdulillah Ibu Mukasha, sama-sama Ibu Salbia. Tak ada soalan ke? Saja. Alhamdulillah. Nah, kelebihan kita ambil lah 2 hadis lagi saja. Tak ada soalan pun. Allah, tanya sini lah, senang nak jawab. Tanya dalam grup dia lagi, lambat pula nak jawab. Baik, kita ambil satu lagi hadis, insya-Allah. Baik. Fasal nasihat. Apa makna nasihat? Nasihat tu maknanya kita menghendaki kebaikan kepada apa? Kepada yang lain. Nasihat maknanya kita menghendaki kebaikan pada apa? Pada yang lain. Baik, kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sekalian orang yang beriman itu adalah sebagai saudara-saudara. Nak menunjukkan bahwasanya kita ini perlulah apa? Menghendaki kebaikan kepada semua orang, terutamanya orang Islam, kerana orang Islam itu adalah saudara kita. Saudara kita. Boleh? Baik, firman Allah Ta'ala yang kedua, qala ta'ala wa ansahu lakum. Apa makna ansahu lakum? Dan saya itu Nabi Nuh memberi nasihat kepada kamu semua. Maksudnya ke semua Nabi-Nabi ini memberi nasihat, maknanya menghendaki kebaikan kepada kalian. Boleh? An Abi Ruqayyah, Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Dari Abu Ruqayyah, iaitulah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, agama itu nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Jawab Nabi, bagi Allah dan kitabnya dan Rasulnya dan pemimpin-pemimpin serta kaum muslimin pada umumnya. Baik. Itu dipanggil hadis yang pertama. Kita tengok hadis yang pertama ini. Abi Ruqayyah. Abi Ruqayyah itu adalah kunyah bagi Tamim. Dan Tamim bin Aus ad-Dari, Tamim ad-Dari, seorang sahabat Nabi SAW yang memeluk Islam pada tahun 9 Hijrah. Maknanya dia memeluk Islam lewat. Itu yang pertama. Yang kedua, dia itu tinggal di Madinah dan selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Syam dan tinggal di Baitul Maqdis setelah kewafatan Sayyidina Osman. Dan dikatakan bahawa dia pernah bertemu dengan Dajjal. Bertemu dengan apa? Bertemu dengan Dajjal. Ada satu kisah yang masyhur, ada pernah saya cerita kepada ibu-ibu. Dia belayar sebelum di Islam tu lah, dia belayar. Lepas tu kemudian kapal karam dan dia tersadai di satu keperluan yang tidak diketahui di mana.
Maka di situ dia berjumpa dengan satu makhluk yang berbulu di depan dan di belakang. Kita tak tahu mana arah depan dia dengan belakang dia. Maka makhluk itu membawa dia berjumpa dengan seorang lelaki yang berbadan besar, berbulu dan digari seluruh badan dia. Maka dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari, adakah Nabi akhir zaman telah dibangkitkan? Kemudian adakah sungai adakah laut mati telah kering dan sebagainya? Maka dia kata kalaulah laut dah kering, maka akan dia itu dibangkitkan. Maksudnya dia akan keluar sebagai membawa fitnah kepada sekalian manusia. Maka bila Tamim Ad-Dari ni balik, dia cerita kepada Nabi SAW. Nabi ambil berita Tamim Ad-Dari tu, ceritakan kepada para sahabat yang lain. Maksudnya apa? Nabi meriwayatkan cerita daripada Tamim Ad-Dari. Boleh faham? Jadi kita kata apa? Cukuplah dengan Nabi SAW meriwayatkan kisah daripada Tamim Ad-Dari itu kepada para sahabat, kepada apa? Kepada kemuliaan Tamim Ad-Dari. Bahawasanya apa? Nabi SAW mengiktiraf kebenaran dan juga kejujuran Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Boleh? Itu kelebihan beliau. Baik. Bahawa Nabi SAW kata apa? Kita ambil hadis ni, kita habiskan. Agama itu nasihat. Apa makna agama itu nasihat? Maknanya nasihat dalam agama ini adalah benda-benda yang asasi. Adalah benda-benda yang apa? Asasi. Tak ada guna kalau agama tu tak ada nasihat. Boleh? Mesti ada apa? Nasihat. Itu maknanya. Yang kemudian yang kedua, para sahabat tanya, agama ni nasihat. Lepas tu nasihat untuk siapa? Untuk siapa? Maka jawab Nabi SAW, bagi Allah dan kitab-kitabnya dan Rasulnya dan pemimpin serta kaum muslimin. Apa makna ni? Nasihat bagi Allah. Tak faham lah Ustaz. Nasihat bagi Allah. Maksud nasihat bagi Allah, kata ulama, adalah nasihat diri sendiri. Maksud nasihat Allah adalah nasihat apa? Diri sendiri. Maknanya, nasihatkan diri sendiri untuk beriman kepada Allah Ta'ala dengan iman yang benar. Dengan iman yang apa? Yang benar. Maksudnya apa? Iman yang lahir daripada mengaji. Kita kenal sifat 20. Kita kenal benda-benda yang layak bagi Allah Ta'ala. Kita tahu semua sekalian yang berlaku ini semua daripada Allah Ta'ala. Boleh, itu maksud yang pertama. Yang kedua, nasihat bagi kitab. Apa nasihat bagi kitab maknanya apa? Nasihat diri sendiri untuk mengambil berat dengan Al-Quran. Kita beriman dengan Al-Quran, kita membaca Al-Quran dan kita memahami dan beramal apa yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Boleh? Kemudian yang ketiga, nasihat untuk Rasul. Apa nasihat untuk Rasul? Itu nasihat diri sendiri untuk ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Dan yang seterusnya, barulah nasihat untuk orang lain. Tadi nasihat untuk diri sendiri, tapi sekarang ni adalah nasihat untuk orang lain. Apa dia? Yang seterusnya nasihat bagi pemimpin, ada pemerintah, ada orang-orang atas kita, bos kita nasihat mereka dengan cadangan yang baik-baik. Dan kemudian yang kedua, baru ada nasihat orang awam secara umumnya, kawan-kawan kita, anak-anak kita. Boleh? Maka nasihat ini adalah hadis yang sangat-sangat penting, iaitu bahawasanya nak agama itu sentiasa berada di dalam dalam kebaikan dan menyelinap kepada seluruh masyarakat, maka bahawa mesti dipraktikkan nasihat antara satu sama lain. Nasihat diri dan nasihat orang lain. Boleh faham Hadis yang kedua, wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Kita bagi tabiah awal sikit lah, insyaAllah. Dia lain sikit dia duduk depan kamera ni. Boleh? Depan laptop, daripada duduk depan ibu-ibu ni. Dia lain semangat sikit. Ya.
InsyaAllah kita jumpa nanti. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Jom kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون والله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الأصل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله رب العالمين. Sama-sama Ibu Nurlah, Ibu Roslina, masih banyak keluar lagi. Allah. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.